pindaan Rang Undang-Undang Pindaan Akta Kesatuan Sekerja 1959. Tuan Ketua, pindaan akta ini adalah satu usaha yang baik dan selari dengan budaya antarabangsa yang dikenali melalui ILO dengan izin International Labour Organization, dan Malaysia sudah agak ketinggalan berbanding dengan negara lain dalam mengiktiraf perkara-perkara yang terdapat dalam pindaan akta ini. Antara aspek yang paling penting dalam pindaan akta ini adalah dari sudut memberi kebebasan kepada pekerja untuk menubuh dan menganggotai kesatuan sekerja pilihan sendiri. Saya percaya bahawa dengan mengeburi semangat demokrasi dalam kalangan kesatuan sekerja, ia dapat mewujudkan satu persaingan antara kesatuan sekerja dan meningkatkan kualiti kesatuan sekerja. Dengan adanya pindaan akta ini, semua pekerja bebas memilih kesatuan-kesatuan yang aktif, yang dapat membawa manfaat dan juga yang betul-betul memperjuangkan hak mereka. Sekiranya mereka mendapati mana-mana kesatuan sekerja yang mewakili bidang mereka tidak aktif ataupun sudah tidak mencapai maklumat penubuhan, maka mereka boleh mengirtai, malah menubuhkan sendiri kesatuan sekerja yang baru melalui pindaan akta ini. Saya percaya ini dapat meningkatkan pengirtaan pekerja dalam pelbagai bidang di kesatuan sekerja. Seperti yang dikatakan oleh saudara Ibu Barat tadi, hanya 6% pekerja di Malaysia yang mengirtai kesatuan sekerja. Perkara ini merupakan satu yang amat membimbangkan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pihak di luar sana yang mengatakan tentang kebimbangan mereka terhadap pindaan akta ini. Adakah terdapat kemungkinan berlaku ketidakharmonian di tempat kerja kerana kewujudan lebih dari satu kesatuan sekerja? Ada yang berpendapat bahawa ini akan menghakis solidariti atau perpaduan dalam kalangan pekerja dan suara bersatu ahli-ahli kesatuan akan menjadi lemah. Malah ada pula yang bimbang sama ada akan wujud kesatuan sekerja boneka yang akan menjadi alat kepada majikan. Sementara saya memohon YB Menteri untuk menjawab kepada kerisauan masyarakat di luar, saya ingin menyatakan sokongan saya terhadap pindaan akta ini, di mana saya percaya bahawa dengan adanya semangat demokrasi yang lebih kuat dalam kesatuan sekerja, ia akan meningkatkan prestasi kesatuan sekerja dalam menjalankan tugasan mereka. Kerana jika kononnya sesuatu kesatuan telah didakwa menjadi alat kepada majikan, sebenarnya pekerja-pekerja dapat meninggalkan kesatuan tersebut dan mengirtai ataupun memulakan kesatuan yang baru berbanding dengan keadaan sebelum pindaan ini. Kita boleh lihat negara maju yang mempunyai dasar kebajikan sosial yang baik, kebanyakan negara-negara ini dapat menghasilkan persekitaran pekerjaan lebih sihat dan kebajikan lebih baik untuk pekerja adalah disebabkan oleh peranan yang dimainkan oleh kesatuan sekerja. Contohnya, negara-negara di North Europe, hampir lebih daripada 65% penduduk di negara tersebut telah mengirtai kesatuan sekerja, di mana hampir 8 hingga 90% pekerja dari negara-negara ini terlindung di bawah perjanjian rundingan kolektif antara majikan dan juga kesatuan sekerja. Oleh itu, jika kita ingin meningkatkan hubungan dalam industri ataupun melindungi kebajikan pekerja, pemekasaan kesatuan sekerja adalah sebenarnya lebih berkesan daripada intervensi secara langsung daripada kerajaan. Tindakan intervensi kerajaan dalam hubungan industri tak semestinya akan mencapai hasil yang dapat memuaskan semua pihak ataupun nampak adil untuk semua. Kerajaan juga mungkin tidak mampu untuk memperkenalkan dasar yang secara terperinci atau secara mikro yang dapat menguruskan hubungan antara majikan dan pekerja di setiap bidang. Sebaliknya, jika kesatuan sekerja mempunyai kuasa rundingan yang sama dengan pihak majikan, maka kedua-dua pihak akan mampu untuk mencapai terma yang adil yang dapat diterima oleh kedua-dua pihak. Lagi sekali, dengan adanya kesatuan yang lebih cekap dan berkesan melalui persaingan yang ada, kesatuan tersebut juga akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan tahap kemahiran dan keupayaan ahli pekerja mereka. Ini juga dapat membantu untuk meningkatkan
produktiviti pekerja yang akhirnya akan mendatangkan manfaat kepada kedua-dua pekerja dan juga memastikan serta mencapai satu keadaan win-win situation dengan izin kepada semua pihak. Atas sebab itu, saya harap kerajaan dapat terus membantu untuk memperkasakan kesatuan sekerja di negara kita. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Mary menyokong pindaan. Saja. Yang Berhormat Mary. Mengekong. Baik. Terima kasih. Because 36.1 is very direct to the point. Kalau you tak komen, that mean you presume dengan izin anda menyokong. Right. Berikutannya dipersilakan Yang Berhormat Pesimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Bertuah memberikan laluan kepada saya untuk turut membahaskan rang undang-undang untuk meminda Akta Kesatuan Sekerja 1959, Akta 262 ini. Datuk Yang Dipertua, pindaan ini ialah untuk untuk meminda supaya tiada sekatan pada waktu ini untuk mewujudkan banyak kesatuan kerja dari satu tempat kerja. Darah undang-undang ini sebenarnya telah dibentangkan di Dewan ini, cuma belum sempat dibawa ke Dewan Negara. Jadi ini merupakan satu semangat yang bagus di mana kita meneruskan apa jua polisi dan juga kerja-kerja yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu jika ia merupakan satu perkara yang baik. Kerana untuk melahirkan satu rang undang-undang seperti ini sudah tentu memerlukan kepada perbincangan dan juga memerlukan kepada kerja yang bukan sedikit daripada pihak pegawai yang berada di kementerian yang terbabit. Tahniah kepada kementerian meneruskan usaha kerajaan yang terdahulu. Cuma beberapa persoalan yang mungkin untuk saya lontarkan di sini ialah apakah rasional perlunya banyak kesatuan sekerja bagi mewakili sesuatu pertubuhan atau pekerjaan. Kerana sebagaimana disebut oleh ahli-ahli berhormat sebelum ini, adakah ia dikhawatiri, tidakkah ia dikhawatiri akan membawa kepada pecahan di antara aktivis kesatuan sekerja nanti? Dan apakah wujud syarat dan pengawalan ketat oleh kementerian bagi meluluskan pendaftaran kesatuan sekerja yang baru, bagi memastikan mereka yang ingin menarajui kesatuan sekerja ini betul-betul mewakili sesuatu golongan pekerja, bukannya niat untuk bersaing dengan kesatuan sekerja yang lain. Dan masih ramai lagi majikan yang didapati enggan mengiktiraf kesatuan sekerja dan bersedia untuk berunding dengan mereka. Pengiktirafan kesatuan sekerja adalah penting kerana ia memberikan kuasa kepada kesatuan untuk berunding dan untuk mendapatkan situasi keadaan kerja lebih baik. Jadi apakah tindakan kementerian dalam hal ini? Datuk Timbalan Yang Bertuah, saya mendapat maklumat bahawa hanya 6% sahaja dari keseluruhan sektor kerja yang terlibat dengan aktiviti pergerakan kesatuan sekerja. Jumlah ini amatlah sedikit dan menjadi kerisauan kerana dengan wujudnya pindaan ini, seperti mana disebut tadi, adakah kita tidak khawatir perpecahan dijangka akan berlaku dan suara pekerja kelihatan tidak bersatu. Kesatuan sekerja di Malaysia tidak berapa kuat di sebalik adanya undang-undang yang membenarkan pembentukan kesatuan keseja ini. Jadi inilah persoalan yang saya kira perlu dijelaskan oleh Menteri. Dalam satu laporan bernama, pada pengiraan terakhir terdapat sebanyak 770 kesatuan sekerja di Malaysia dengan 993,000 ahli dan dikatakan bilangan keahlian semakin berkurangan. Mei lepas saya memetik kenyataan Setiausaha Agong MTUC memberitahu bernama jumlah ahli kini di antara 500,000 dan 800,000 daripada 15 juta keseluruhan pekerja dalam negara ini. Dengan begitu banyak kesatuan sekerja dan jumlah ahli yang kecil, suara kolektif untuk membuat tawaran dan rundingan, contohnya bagi gaji dan keadaan bekerja yang lebih baik, dibimbangi hampir lenyap. Kebanyakan kesatuan sekerja mempunyai kurang daripada 500 ahli. Ini sesuatu yang tidak bagus. Sekiranya mahu suara anda didengari, semesti ada sekurang-kurangnya kesatuan sekerja dengan jumlah keahlian yang besar. Barulah suara kesatuan sekerja ini boleh menjadi lantang. Banyak isu yang perlu diperjuangkan oleh kesatuan sekerja sekarang ini. Malaysia berdepan dengan isu gaji yang tidak berubah, yang sebelum berlaku pandemik lagi. Dan apabila kadar inflasi meningkat tanpa kenaikan gaji, bermakna pekerja kehilangan kuasa membeli. Walaupun sekarang kadar inflasi turun sehingga ke paras 2.0, tetapi realiti harga barang di bawah sana masih belum dapat dinafikan, belum dapat memberikan kelegaan kepada rakyat. Walaupun Malaysia menaikkan gaji minimum kepada 1,600 sebulan daripada 1,200 bermula Mei tahun lepas, pelaksanaannya dilaporkan amat perlahan dengan 1,500
apalah yang cukup untuk menyara kehidupan. Tanyalah sesiapa di Lembah Kelang. Mereka pasti mengeluh dan menyatakan bagi orang bujang sekalipun, jumlah itu setakat cukup makan. Yakni untuk bayar sewa, beli makanan dan keperluan lain. Apatah lagi untuk sebuah keluarga. Dan Bank Negara sebelum ini melaporkan bahawa gaji yang cukup pada masa ini untuk menyara hidup pasangan suami isteri dengan 2 orang anak di Kuala Lumpur adalah RM6,500 berbanding 2,700 pada tahun 2016. Jadi oleh demikian, saya menyarankan Kesatuan Sekerja perlu fokus kepada isu-isu seperti ini dengan satu kesatuan suara yang mantap untuk dibawa ke depan. Dan cadangan saya ialah dalam isu soal gaji minimum ini perlu melihat kepada geografi yang berbeza. Sudah tentu 1,500 di Lembah Kelang berbeza dengan 1,500 di lokasi-lokasi lain yang kos sara hidupnya lebih rendah. Jadi ia tidak boleh selaraskan ke seluruh negara dengan satu jumlah sahaja yang menyebabkan ia kelihatan agak kurang adil di tempat-tempat yang agak tinggi. Jadi realitinya undang-undang berkaitan Kesatuan Sekerja ini juga perlu juga dikemaskini bagi menutup sebarang kelompongan dan memperkukuhkan Kesatuan Sekerja. Minta sikit lagi, Tua, saya nak sebut tentang isu Kesatuan Sekerja di kalangan pemandu e-hailing dan penghantar makanan. Mereka tidak boleh mempunyai kesatuan kerja, Bapak Menteri, kerana keadaan bekerja lebih baik, kerana mereka tidak dianggap sebagai bekerja. Pemandu, penunggang Grab, Food Panda sebagai contoh tidak boleh menubuhkan Kesatuan Sekerja untuk berunding bagi mendapatkan gaji kerana keadaan kerja serta perlindungan lebih baik. Ini kerana pekerja gig ekonomi dianggap sebagai kontraktor kerana mereka menyediakan servis menggunakan bahan dari pihak lain, bukan pekerja pengkalan yang berdaftar. Jadi oleh demikian, bagaimana Menteri melihat situasi ini dan bagaimana kerajaan melihat untuk menangani isu ini yang kalau dibiarkan ia akan menyebabkan satu penganiayaan dan keadaan yang kurang adil kepada pekerja-pekerja anak-anak muda gig ekonomi. Terima kasih Datuk Ketua, saya mohon menyokong. Sekadar pendapat ya. Walau bagaimanapun saya beri ruang untuk yang berhormat bercakap. Kita kena ambil maklum, saya benar kan nak bercakap pasal dasar. Tapi kalau baca 36.1, ini berkaitan pindaan akta. Pengurusi akan menentukan, walau bagaimana saya serahkan. Setakat ini tidak satu benda punya tas tentang pindaan akta. Ya, 36.1, senang saja. Diteruskan yang berhormat. Tapi itu pulanglah pada yang berhormat 5 minit tu. Ya. Dipersilakan yang berhormat bayan baru. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan pindaan Akta Kesatuan Sekerja 1959. Tujuan IUU ini adalah untuk membuka ruang yang lebih demokratik dalam sektor kesatuan sekerja supaya sektor ini iaitu kesatuan sekerja menjadi lebih dinamik dan lebih mewakili hak dan aspirasi pekerja-pekerja kita. Secara dasarnya saya menyokong dasar kerajaan dan pindaan akta ini. Cuma saya ingin bangkitkan beberapa pendapat dan persoalan supaya kita mohon supaya Menteri boleh jawab nanti. Pertama sekali saya ingin membahas ruang RUU ini dengan konteks yang lebih besar. Kerana kebanyakan pembahas kita tumpukan kepada hak, kebajikan dan sebagainya. Tetapi saya ingin membawa perspektif sebagai pembangunan negara kita. Ya, Malaysia adalah sebuah negara yang membangun. Malaysia masih bergantung kepada foreign direct investment dan domestic direct investment untuk membangunkan negara kita. Selama ini kita tahu bahawa hubungan kesatuan sekerja dan juga majikan adalah aman, baik. Maka foreign direct investor atau domestic direct investor mereka mempunyai keyakinan untuk melaburkan duit mereka dalam Malaysia. And we benefited, ya. Dan kita tengok sekarang Perdana Menteri kita sekarang bertungkus lumus menarik FDI dan DDI daripada seluruh dunia. Dan kita tahu bahawa this is a very because of geopolitical issues, we have a very short window di mana kita boleh mendapat as much foreign direct investment as possible. Jadi kita nampak bahawa statistik daripada MITI menunjukkan bahawa Malaysia sebenarnya mendapat 1.23 trillion ringgit of foreign direct investment dan domestic direct investment
daripada tahun 2020 sehingga suku pertama 2023. It is unprecedented and is very big sebab ada keyakinan kepada Malaysia. Maka dalam konteks inilah saya harap bahawa kementerian boleh menjaga hubungan kesatuan pekerja dan juga majikan dan juga pihak pekerja dengan baik. We have to have a harmony relationship. Dia tidak boleh ada ketidakharmonian or extremism dalam kesatuan sekerja. Jadi saya ingin menyeru kepada pemimpin kesatuan sekerja selepas rang undang-undang ini diubah, dia kena ada bertanggungjawaban itu, ya, responsibility itu untuk menjaga keharmonian itu, supaya they put the nation building as more important than their own self interest. Ya, kesatuan sekerja dia bukan hanya myopic, dia tidak boleh hanya semata-mata untuk kepentingan diri atau kesatuan mereka sahaja, tetapi dia kena tengok daripada konteks pembangunan negara kita. Saya juga nampak bahawa RUU ini memberi ruang untuk mengadakan lebih banyak kesatuan sekerja dalam satu sektor atau satu syarikat. Saya nampak bahawa ini adalah yang baik supaya the intention adalah untuk memberi persaingan yang sihat. Walau bagaimanapun saya juga ingin membangkitkan kepada menteri bahawa dalam selalunya berlaku adalah realitinya adalah kalau mereka ada pertandingan dalam pemilihan dalam kesatuan sekerja, tim A lawan tim B dan tim A menang, tim B kalah, tim B keluar untuk tubuhkan kesatuan sekerja yang lain. Selepas itu lawan lagi jadi tim C, tim D dan tim E. Jadi dia menjadi pelbagai terlalu banyak kesatuan sekerja dalam satu ruang yang sangat sempit. Dan akhirnya apa yang berlaku saya takut adalah dia menjadi ekstremis sebab dia ingin menjadi wira jagoh kepada their members. Jadi dia berlumba-lumba, kesatuan sekerja A, B, C, D berlumba-lumba dan mereka menjadi yang nak jadi jago, hero itu dia menjadi ekstrim. Dan akhirnya dia menjadikan relationship itu dia akan tidak harmoni. Jadi saya harap bahawa kementerian ada mekanisme untuk menjaga isu ini. Ya, silakan. Terima kasih, Baru. Saya menyokong apa yang disebut bahawa kebimbangan kita walaupun matlamat mungkin positif, tetapi kebenaran itu dia akan memungkinkan berlaku polemik dalaman kesatuan di antara satu-satu institusi. Saya harapkan perkara ini dapat dilihat kembali dari segi positif dan negatifnya supaya kalau kita luluskan nanti dia tidak akan jadi bebanan atau masalah kemudian yang payah kita nak ubah kerana kita dah pindah rang undang-undang. Terima kasih. Terima kasih menyokong hujah saya. Saya nampak bahawa ini adalah kemungkinan yang berlaku. Dan akhir sekali, saya nampak bahawa saya setuju dengan Pasir Mas tadi yang bahawa ada masalah di mana kerana kita hanya ada 8% pekerja dalam kesatuan sekerja. Tetapi yang gig workers, e-hailing, itu jumlah yang sangat besar, tetapi nasib mereka tidak terbela. Mereka tidak mempunyai avenue untuk negotiate satu kontrak yang lebih baik. Ya, jadi saya rasa menteri kena ada sesuatu untuk membantu pekerja-pekerja gig, e-hailing, abang-abang Grab kita supaya kebajikan mereka boleh negotiate sesuatu yang lebih baik untuk kebajikan mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Dipersilakan Yang Berhormat Jelun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Kesatuan Sekerja 1959 Pindaan 2023. Pertama sekali saya ingin membuat teguran kepada Yang Berhormat Menteri tentang penyediaan RUU ini. Saya lihat RUU ini disediakan dengan dicampur aduk dengan dua bahasa. Lihat halaman 1 hingga 17. Kepala tajuk ditulis dalam bahasa Melayu, tetapi pindaan dalam section atau subsection ditulis dalam bahasa Inggeris. Lihat huraian pula di halaman 18 sehingga 24, semuanya ditulis dalam bahasa Melayu. Lihat di ruangan bahasa Inggeris, bermula daripada kepala tajuk,
pindaan dalam section atau subsection dan huraian semuanya ditulis dalam bahasa Inggeris. Mengapa disediakan begini? Ini sudah tentu overlook dan tak sepatutnya berlaku. Sepatutnya disediakan dalam dua versi. Satu bahasa Melayu kesemuanya dan satu lagi dalam bahasa Inggeris. Lihat Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006. Disediakan dalam dua versi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ini bukan apa? Untuk memudahkan perbahasan di kalangan ahli-ahli parlimen. Lagi pun perkara 8 Peraturan Mesyuarat menyebut bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di Dewan Yang Mulia ini. Tuan Yang di-Pertua, dalam RUU ini sebanyak 35 section dan subsection dipindah. Dalam Akta Ibu, Akta 262 ada 79 section. Ini menunjukkan hampir 44% pindaan dibuat dalam RUU ini. Pada saya, cadangan pindaan ini adalah sesuatu yang perlu diberikan perhatian. Sama ada ia adalah sesuatu yang wajar dipindah ataupun tidak. Terdapat 9 section yang dipindah adalah berkaitan mewujudkan kepelbagaian kesatuan sekerja atau trade union dengan izin. Pindaan kepada kepelbagaian kesatuan sekerja ini boleh mewujudkan kelemahan tertentu dan impak negatif kepada kesatuan sekerja. Antaranya, akan mewujudkan lebih dari satu kesatuan kerja di satu tempat kerja. Yang kedua, mewujudkan persaingan antara kesatuan sekerja di tempat kerja. Yang ketiga, mencuri keahlian sesama ahli kesatuan sekerja yang lain. Yang keempat, wujud konsep divide and rule dengan izin, pecah dan perintah. Yang kelima, kesatuan sekerja akan bertugas atas belas kasihan majikan. Dan yang kelima, ada kuasa tawar-menawar dalam perjanjian kolektif, collective agreement dengan izin. Perjanjian kolektif pula wujud melalui perundingan kolektif, collective bargaining dengan izin, atau perundingan bersama. Ia merupakan suatu proses penting bagi kesatuan sekerja berunding hak-hak atau faedah-faedah pekerja dengan majikan secara berkala. Contohnya, apabila syarikat untung dalam perniagaannya, majikan harus berkongsi keuntungannya dengan pekerja-pekerjanya yang membuat kerja. Inilah konsep keadilan sosial antara majikan dan pekerja. Merujuk pindaan Seksyen 49, tajuknya pelaburan wang. Seksyen 49(3) Akta Ibu, penjara tak lebih 2 tahun dan denda tak lebih 2,000. Melalui pindaan Seksyen 49(3), penjara dikekalkan tak lebih 2 tahun, tetapi denda dinaikkan sehingga tidak lebih 10,000. Logikkah denda tak lebih 10,000 itu dinaikkan hanya bagi kesalahan kesatuan kerja membeli, menjual, memajak atau menggadai tanah atau bangunan miliknya, melabur atau meminjam wang daripada bank-bank dan mendepositkan wang di bank tanpa kelulusan menteri? Ini adalah kesalahan melanggar kuasa menteri saja, bukan kuasa kesalahan jenayah. Merujuk Seksyen 56(5) Akta Ibu, penjara tak lebih 6 bulan dan denda tak lebih 1,000. Melalui pindaan Seksyen 56(5) ini, penjara dikekalkan tak lebih 6 bulan tetapi denda dinaikkan sehingga tak lebih 5,000. Logikkah denda tak lebih 5,000 hanya bagi kesalahan pemalsuan pendapatan atau ketinggalan sesuatu akaun kesatuan sekerja yang disediakan dalam laporan keuangan atau penyata tahunan kepada Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja? Ini adalah kesalahan melanggar kehendak Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja, bukan kesalahan jenayah. Merujuk pindaan Seksyen 57(4), Seksyen 62(1), Seksyen 62(2). Ketiga-tiga seksyen tersebut dipindah, denda tak lebih 1,000 kepada denda tak lebih 5,000. Pada saya, kenaikan denda daripada 1,000 kepada 5,000 adalah terlalu tinggi, terlalu drastik dengan izin. Saya mencadangkan agar denda itu dinaikkan di peringkat kesalahan pertama 3,000 ataupun satu jumlah yang berpatutan.
Jika berlaku kesalahan kedua, barulah dinaikkan kepada 5,000. Ini dinaikkan terus kepada 5,000. Kalau kesalahan kedua, berapa pula kesalahan yang akan dicas kepada dia? Seksyen 63A hingga 63B dan Seksyen 71(B) RUU ini, kedua-dua seksyen ini memberi kuasa yang lebar dan luas kepada Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja untuk menuntut pengeluaran dokumen tanpa asas dan kuasa merampas dokumen. Kuasa-kuasa tersebut pada saya perlu dikaji semula untuk mengelakkan penggunaan kuasa Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja yang berlebihan ataupun lebih tepat lagi berlakunya penyalahgunaan kuasa. Akhirnya Tuan Yang di-Pertua, dalam kes Kesatuan Pekerja-Pekerja Bukan Eksekutif Maybank Berhad NUBE lawan Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Bank NNO, Mahkamah Persekutuan pada 10 Mac 2017 telah menolak rayuan yang dikemukakan atas asas wujudnya ketidakharmonian dalam kesatuan kerja akibat kuasa yang berlebihan yang digunakan oleh Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja. Itulah ulasan dan pandangan saya terhadap RUU yang dibentangkan ini. Sekian Tuan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Julun. Dipersilakan Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana memberi ruang kepada Tenggara untuk bahaslah rang undang-undang berkaitan dengan pindaan Akta Kesatuan Sekerja, Akta 262 ini. Sebelum saya bahas ni tadi berhubung dengan 2-3 orang kawan kenalan, sebab dulu saya bekerja di sektor perkilangan, 2 kilang saya kerja, Hakudan Malaysia Sdn Bhd, Podoyo Malaysia Sdn Bhd. Kemudian kerja di Tanjung Puteri Golf Resort, pernah jadi cikgu, kemudian menyertai kerajaan dan terakhir di unit Perancangan Ekonomi JPM. Jadi beberapa pandangan ini saya kongsikanlah berkaitan dengan Akta Kesatuan Sekerja ini. Antaranya adalah yang disebut oleh rakan-rakan saya adalah sebenarnya tidaklah sangat mendesak pada pihak mereka untuk pindaan ini, terutamanya berkaitan dengan iltizam kerajaan untuk ada lebih daripada satu persatuan sekerja dalam sesebuah tempat kerja. Kerana apa yang mereka katakan, yang paling penting kepada mereka adalah tentang kebajikan dan social security sebenarnya, terutamanya berkaitan dengan sistem yang dah bagus diperkeso itu diperkasakan lagi lah. Dan mereka cuba membayangkan kepada saya tadi, berkomunikasi dengan mereka melalui phone. Dia kata, kau bayangkanlah Manzri, dekat Hakudan ni tiba-tiba ada 2 persatuan pekerja yang mewakili kami. Kemudian nanti lepas 3-4 tahun wujud pula lagi 3. Rasanya bukanlah mendatangkan kebaikan, dia akan mewujudkan seperti mana Bayan baru sebutlah, akan ada banyak politiking dan dibimbangi politiking yang wujud dalam kesatuan sekerja yang bakal tumbuh nanti selepas kita laksanakan akta ini adalah menjejaskan produktiviti pengeluaran, terutamanya di sektor industri lah. Dan sebenarnya dalam ruang yang sempit ini, saya sukalah nak menyuruh kepada kementerian supaya melihat lagi kepada industri ataupun pekerjaan yang sememangnya memerlukan diwujudkan persatuan. Yang mana dah ada bagus tu, biarkanlah. Dan daripada data yang disediakan kepada saya ni, kita sekarang ni ada 767 kesatuan pekerja swasta dan melibatkan 960,000 lebih kurang pekerja berdaftar, sekitar 9.6%. Jadi kalau tujuannya untuk kita membolehkan tambah lebih kesatuan sekerja ni semata-mata nak tambahkan jumlah kesatuan sekerja ataupun menambah penglibatan 960,000 ni, 9.6% ni, saya rasa tidaklah banyak sangat yang boleh dicapai, sebab akhirnya nanti akan sebagaimana Bayan baru sebut, akan ada kelompok A, kelompok B dan sebagainya. Dan saya sebenarnya lebih suka untuk agar Yang Berhormat, boleh saya mencelah sikit? Sini depan. Silakan. Saya just nak dapat penjelasan yang betul. Kalau berdasarkan apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, kefahaman saya, dan betulkan kalau saya salah, ialah Yang Berhormat tidak bersetuju dengan cadangan pihak kerajaan untuk meminda, membenarkan penubuhan lebih daripada satu kesatuan sekerja dalam satu-satu sektor pekerjaan.
Adakah itu maksudnya dan adakah Yang Berhormat lebih prefer, lebih suka kalau sekiranya hanya satu saja untuk satu-satu sektor itu? Terima kasih. Terima kasih pada yang membagi pandangan tu. Saya sebut tadi berdasarkan apa yang saya dihubungi. Tetapi sebenarnya kita kena tengok juga pada perkilangan ataupun institusi pekerjaan sektor yang ada tu. Mungkin pelaksanaan ini bergantung kepada nisbah jumlah pekerja yang ada. Kadang-kadang Kelang ni ada 50, ada 100, ada 500, ada yang beribu pun. Mungkin yang banyak tu mungkin boleh dipertimbangkanlah. Tetapi apa pun dalam pelaksanaan Akta Kesatuan Sekerja ni nanti kelak yang dipinda, ia mestilah mengambil kira tentang adakah kewujudan lebih daripada persatuan tu. Saya tak tahu berapa banyak libat urus yang dibuat. Saya minta maaf sebab semasa buat Sertifikat Limat tu saya dengan jawatan kuasa berada di Jepun. Pak Hassan, Pasir Gudang dan juga Gopeng dan Rasah. Jadi tak dapat gambaran. Cuma ruang yang ada ni saya nak maklumkan bahawa kena pastikan pelaksanaan ini mengambil kira faktor-faktor yang demikian. Kerana kalau sekiranya Akta ini dilaksanakan menjejaskan produktiviti, saya bimbang ia akan memberi impak ekonomi kepada negara kita juga. Sebab mungkin pelabur asing selama ini datang ke negara kita sebab dia kata di Malaysia okey sebab persatuan sekerja ini tak berapa keras. Jadi kita melaksanakan perniagaan dengan lebih baik, dengan lebih tersusun, boleh meraka perancangan perniagaan dengan lebih menguntungkan. Tetapi mungkin dengan perkembangan ini kena tengok jugalah daripada sisi itu, ada tak kesan dia kepada pelabur-pelabur kita untuk membuat keputusan melakukan perniagaan di negara kita. Kita sekarang ini dalam keadaan ekonomi begini, kita ada banyak lagi kawasan perindustrian yang hendak diperkasakan, kita nak tarik pelaburan, kita bimbang. Satu keputusan yang kita nak buat ini akan memberi impak kepada masa depan ekonomi itu sendirilah. Tetapi untuk rang undang-undang ini dilaksanakan, saya mohonlah kalau perlukan masa lagi ialah dah diangkat ke sini, diberi minta pandangan kepada ahli-ahli parlimen. Saya pun di Tenggara pernah pula terlibat dengan industri. So far daripada penelitian saya, dia perlukan satu kajianlah yang lebih mendalam lagi, libatkan lebih ramai lagi counterpart kita punya rakan strategik untuk melaksanakan ini bukan semata-mata desakan daripada ILO ataupun undang-undang antarabangsa. Kita kena tahu, kita kena faham konteks negara kita, bagaimana menjalankan sebuah kesatuan sekerja. Jadi sebagai penutupan Tuan Yang Ketua, sedikit saya ambil masa, apa pun yang kita hendak laksana dan lakukan, yang paling penting sekali adalah adakah ia mengancam produktiviti industri kita, pekerja-pekerja kita, semua sektor lah. Dan yang paling penting sekali, keharmonian dalam kalangan pekerja itu adalah amat mustahak. Kerana kalau ada politicking dalam pekerjaan, di luar pagar, saya ambil contoh kilang, di luar pagar kilang tu dah lah banyak sangat politicking. Bila dibawa masuk ke dalam, saya bimbang kalau ada kewujudan lebih daripada 1, 2, 3 persatuan, nanti politik masuk, produktiviti kita tak mana, dan image negara industri kita akan terjejas. Itu sajalah daripada Tenggara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara. Yang Berhormat Tenggara sokong pindaan. Saya sokong yang baik-baik itulah. Yang baik-baik kita sokong betul-betul. Tapi kita kena tengok teliti balik supaya saya bukan apa, concern saya adalah pasal ekonomi. Kita bimbang nanti ada impak kan. Bukan pasal soal nak lulus tak lulus, tapi soal dia implikasi itulah. Jadi kementerian ni, menteri sini boleh tengok lebih sikitlah. Terima kasih. Saya bukan apa 5 minit diberi kan. Benda-benda yang dibangkitkan semuanya ada dasar supaya akta induk. Sekarang kita discuss debate on the amendment. Jerlun was good. Right? Itu terpulanglah 5 minit tu hak Yang Berhormat. Ya. Tapi berbandulah 36.1 tu ya. Dipersilakan yang berikut Yang Berhormat Pasir Sarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Terima kasih Datuk Speaker kerana memberi peluang kepada Pasir Salak untuk turut serta membahaskan RUU Kesatuan Sekerja Pindaan 2023. Kesatuan Sekerja mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting. Antaranya ialah Kesatuan Sekerja berperanan sebagai kumpulan pendesak di tempat kerja. Mereka perlu dilihat sebagai berkeupayaan untuk mempengaruhi sebarang keputusan yang dibuat oleh pihak majikan yang melibatkan kepentingan dan kebajikan pekerja-pekerja.
Yang kedua, kesatuan sekerja juga berperanan dalam memastikan kedudukan gaji dan faedah-faedah kewangan yang diperolehi pekerja-pekerja sentiasa dioptimumkan. Yang ketiga, kesatuan sekerja hendaklah sentiasa mengawal selia sistem perhubungan perusahaan bersama-sama dengan pihak pengurusan di tempat kerja supaya kebajikan pekerja-pekerja sentiasa diberi keutamaan dan dilindungi. Perkara ini dapat direalisasikan sebagai termeterainya perjanjian kolektif. Yang keempat, kesatuan sekerja juga berperanan menyediakan perkhidmatan dan latihan bagi meningkatkan taraf kehidupan dan sosial ahli-ahli dari masa ke semasa seiring dengan kemajuan dan pembangunan ekonomi dalam negara. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan laporan Industrial Harmony Index 2020 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia, skor IHI secara keseluruhan yang dicapai oleh negara kita bagi tahun 2020 adalah 78%. Skor ini menunjukkan tahap keharmonian perusahaan di negara kita adalah di tahap yang baik. Tuan Yang di-Pertua, di bawah pindaan saya ingin merujuk kepada pasal 4 bertujuan meminda Seksyen 8 Akta 262. Perenggan 4A yang bertujuan melanjutkan tempoh permohonan untuk pendaftaran satu kesatuan sekerja di bawah subseksyen 81 Akta 262 ini daripada 1 bulan kepada 6 bulan dari tarikh kesatuan sekerja itu ditubuhkan. Pindaan yang dicadangkan akan memberikan masa yang mencukupi bagi suatu kesatuan sekerja untuk memohon bagi pendaftarannya. Bagi Pasir Salak menyarankan supaya tidak perlu terlalu lama hingga 6 bulan. 3 bulan pun sudah mencukupi. Baik. Tuan Yang di-Pertua, sesebuah kesatuan sekerja yang cekap dan berkesan juga bergantung kepada cara pengurusan dan urus takbir hal ehwal sesebuah kesatuan sekerja. Pengurusan kesatuan yang baik dan cekap sudah tentu sentiasa akan menitik beratkan penglibatan pekerja-pekerja dalam pelbagai dimensi yang akan mencorakkan hala tuju dan masa depan ahli-ahli. Dalam hal ini juga pengurusan kesatuan perlu mewujudkan perbincangan secara berkala untuk ahli-ahli dan pihak pengurusan majikan dalam menentukan dan menguruskan amalan perhubungan perusahaan yang sentiasa mengambil berat dan memelihara kebajikan ahli-ahli dan pekerja-pekerja. Pasir Salak ingin menyatakan beberapa cabaran dan halangan yang penting untuk Pasir Salak huraikan dalam perbahasan ini, iaitu yang pertamanya hubungan dengan majikan. Seringkali kita mendengar hubungan antara majikan dan kesatuan sekerja sentiasa dingin. Majikan dikatakan telah mempunyai persepsi negatif terhadap kesatuan sekerja sejak dari awal sebelum penubuhan sesebuah kesatuan sekerja lagi. Persepsi sebegini tidak membantu menyuburkan sistem perhubungan perusahaan antara majikan dan pekerja-pekerja, malah persepsi negatif sebegini hanya akan membantukan sistem perhubungan perusahaan dalam negara kita. Akhir sekali, masa depan pergerakan kesatuan sekerja dan keberkesanan peranannya di dalam negara kita banyak bergantung kepada sejauh mana kepimpinan kesatuan sekerja dapat menguruskan dan menangani semua faktor dan cabaran-cabarannya. Sekian, terima kasih. Pasir Salak mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Salak. Dipersilakan Yang Berhormat Sungai Petani. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan ruang kepada Sungai Petani untuk bersama-sama dalam perbahasan rang Undang-Undang Kesatuan Sekerja Pindaan. Di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Kesihatan Mental Sedunia, dan sudah tentu pekerja juga tidak terkecuali dalam menghadapi masalah kesihatan mental ini. Tuan Yang di-Pertua, negara kita dibina oleh kaki, tangan dan tenaga para pekerja. Dan kita lihat setiap pembangunan, pencapaian itu semua adalah dari hasil tangan kelas pekerja. Malah cuti 2 hari seminggu dan kerja 8 jam sehari itu adalah perjuangan panjang golongan pekerja terdahulu. Tuan Yang di-Pertua, dalam kita menyokong usaha baik kerajaan melalui rang undang-undang ini, kita tidak boleh untuk menutup sebelah mata terhadap kesan rang undang-undang ini dan bagaimana undang-undang ini boleh ditambah baik
agar tidak ada penindasan terhadap para pekerja dan tidak ada pengeksploitasian terhadap para pekerja. Umum mengetahui bahawa kesatuan sekerja ini diwujudkan supaya tidak ada pengeksploitasian oleh pihak majikan ke atas mereka. Dan satu elemen penting dalam memastikan suara kesatuan cukup kuat untuk mengawal setia kemandirian mereka adalah elemen solidariti. Rang undang-undang ini akan membawa ke arah multiplicity of unions atau kepelbagaian kesatuan, yang bererti satu-satu industri itu atau tempat kerja boleh wujud lebih dari satu persatuan. Dan ini akan menyebabkan kesannya itu adalah berkurangnya solidariti sesama warga pekerja dan ahli kesatuan memandangkan solidariti itu adalah opsional. Dan pada pandangan saya, hal ini akan menyebabkan adanya impak jangka masa panjang dan akan menyebabkan berkurangnya produktiviti bekerja dan kesatuan antara pekerja-pekerja tersebut. Dan antara permasalahan yang juga akan timbul adalah kewujudan puppet union atau kesatuan yang menjadi boneka kepada majikan. Kewujudan kesatuan boneka ini hanyalah mengangkat kepentingan majikan mereka sahaja dan bukannya ahli kesatuan maupun warga pekerja secara keseluruhan. Maka cadangan saya kepada pihak kementerian adalah supaya melihat semula bahagian rang undang-undang ini yang akan membuka ruang kepada eksploitasi ini. Tuan Yang di-Pertua, kita melihat pada masa kini, zaman kini, lebih banyak pekerja-pekerja memilih untuk ke arah pekerjaan gig, khususnya anak-anak muda. Dan pekerjaan gig ini kita tidak melihat ia adalah sesuatu konvensional. Walau bagaimanapun, kalau kita teliti, pekerjaan gig ini masih ada elemen majikan dan pekerja. Cuma permasalahan di sini adalah pekerja-pekerja gig, khususnya e-hailing, tidak ada satu mekanisme yang baik, tidak ada satu ketetapan bahawa mereka ini akan diwujudkan satu kesatuan kerja terhadap pekerja-pekerja Grab, e-hailing, dan ini telah pun disuarakan oleh pemandu-pemandu e-hailing dan Grab, khususnya anak-anak muda. Dan bagi para riders, mereka memerlukan satu mekanisme untuk mewujudkan kesatuan yang ampuh yang akan bersuara bagi pihak mereka, kerana mereka juga adalah pekerja. Dan bagi pihak seperti anak seni pula, kesatuan mereka perlu diperkasakan lagi seiring perkembangan dalam bidang tersebut. Dan kedua-dua bahagian pekerjaan gig ini dan bahagian-bahagian lain profession ini perlu diberikan perhatian khusus, dan rang undang-undang ini boleh ditambah baik untuk memasukkan sekali golongan ini, dan ini amat-amatlah penting. Oleh itu, saya ingin mencadangkan kepada pihak kementerian agar meluaskan lagi skop rang undang-undang ini supaya mengambil kira ruang untuk pekerja gig ini mewujudkan satu kesatuan mereka sendiri yang diiktiraf dan diperkasakan. Jadi saya mohon kementerian agar teliti tentang perkara ini dengan sebaik mungkin sebelum rang undang-undang ini dapat diluluskan bersama di dalam Dewan Yang Mulia ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Petani. Dipersilakan Yang Berhormat Temerloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Timbalan Yang di-Pertua. Pindaan RUU Kesatuan Sekerja. Satuan Sekerja penting untuk memperjuangkan keadilan dan menuntut hak kebajikan pekerja. Daripada 15 juta pekerja di negara ini, tidak sampai 10% yang menjadi ahli persatuan. Fasa 2 untuk membenarkan kesatuan sekerja ditubuhkan, merentasi trend pekerjaan atau industri, ini akan menubuhkan kepelbagaian kesatuan sekerja. Dan dalam masa yang sama, dia dapat meningkatkan bilangan kesatuan sekerja. Dan inilah juga masalah yang kita hadapi, bahawa selama ini hanya sedikit sahaja kesatuan sekerja yang dapat bergerak dengan sebaiknya.
Oleh itu, bagi Temerloh, pindaan ini dapat menambah bilangan kesatuan sekerja kerana kesatuan sekerja merupakan jambatan yang menghubungkan antara pekerja, majikan dan juga kerajaan. Suara kesatuan dan tuntutan akan lebih berkesan dan akan diambil perhatian oleh majikan atau kerajaan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak kebajikan pekerja. Tetapi Temerloh berpandangan, pindaan ini membolehkan kesatuan yang menyokong atau menjadi proksi kepada majikan untuk memanipulasi sentimen ahli. Temerloh juga ingin mengetahui apakah respon kerajaan terhadap kebimbangan yang disuarakan oleh gabungan membantah kepelbagaian kesatuan sekerja. Temerloh berpandangan sudah tiba masanya pekerja-pekerja profesional juga memiliki kesatuan sendiri kerana di sana akan ada perlindungan dan hak mereka akan dapat dilaksanakan. Dalam fasa 4, Perenggan 4A melanjutkan tempoh permohonan kesatuan sekerja dari 1 bulan kepada 6 bulan yang memberi masa dan peluang lebih luas supaya kesatuan itu berjaya didaftarkan. Temerloh menyokong pindaan ini kerana hanya kesatuan sekerja yang berdaftar sahaja akan mendapat pengiktirafan majikan. Namun, Temerloh menyarankan adanya kriteria khusus untuk menerima kelewatan pendaftaran kesatuan sekerja. Dengan adanya kesatuan sekerja ini, ia akan dapat mengelakkan isu-isu diskriminasi gaji, peluang naik pangkat, jenis pekerjaan yang melibatkan jantina dan juga kaum. Namun, apakah jaminan kerajaan kesatuan sekerja yang ditubuhkan benar-benar fokus untuk memperjuangkan hak dan perlindungan pekerja, bukan membawa suara majikan ataupun kerajaan? Pindaan Perenggan 11B membenarkan seseorang mencapai umur 15 tahun menjadi anggota kesatuan sekerja berdaftar. Sebelum ini, hanya umur 21 tahun sahaja yang layak menjadi ahli kesatuan. Temerloh menyokong kerana kelayakan menjadi anggota kesatuan secara langsung dapat menikmati semua hak anggota kesatuan dan sebagai pekerja akan dilindungi haknya. Jika tidak, ada pekerja muda yang diabaikan hak mereka, terutama dari segi kebajikan. Sudah tiba masanya keanggotaan kesatuan sekerja diluaskan kepada semua yang layak. Keanggotaan kesatuan sekerja biasanya dikuasai oleh golongan senior dan golongan muda kurang kesedaran untuk turut serta. Begitu juga sebahagian anggota kesatuan terdiri daripada golongan lelaki. Pekerja wanita kurang minat berpersatuan dan kurang kesedaran untuk terlibat. Akhirnya, isu-isu dan hak pekerja wanita terabai seperti cuti bersalin, cuti kematian suami. Apakah usaha-usaha yang perlu dibuat oleh kerajaan untuk menggalakkan penglibatan semua golongan dalam kesatuan kerja? Menurut Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, MTUC, Muhammad Effendi Abdul Ghani mengatakan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia kini sedang dalam usaha melibatkan pekerja-pekerja asing dalam kesatuan sekerja bagi mengelakkan mereka diperlakukan seperti buruh paksa. Apakah respon pihak kerajaan terhadap isu ini? Temerloh mohon Kementerian Sumber Manusia membuat kajian terperinci kerana ia akan melibatkan tuntutan hak yang sama dengan pekerja warga negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Temerloh. Dipersilakan pembahas yang terakhir, Yang Berhormat Hulu Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua memberikan ruang kepada saya untuk sama-sama membahaskan rang undang-undang meminda Akta Kesatuan Sekerja. Datuk di-Pertua, fasa 4 bertujuan untuk meminda Seksyen 8 Akta 262, Perenggan 4A bertujuan untuk melanjutkan tempoh bagi permohonan untuk pendaftaran suatu kesatuan sekerja di bawah subsection 8-1 Akta 262 dan seterusnya. Saya bersetuju dengan pindaan ini memandangkan untuk menubuhkan sesuatu kesatuan ianya memakan masa yang agak panjang
Untuk mewujudkan kesatuan juga, ianya akan menghadapi pelbagai cabaran. Antaranya melibatkan majikan dan pekerja itu sendiri. Majikan seharusnya tidak menghalang atas usaha untuk mewujudkan kesatuan. Ianya mungkin terjadi kepada sektor swasta. Seterusnya, perenggan 4B iaitu bertujuan untuk melanjutkan tempoh pelanjutan masa bagi permohonan untuk pendaftaran suatu kesatuan sekerja di bawah subsection 8/2 Akta 262 yang boleh diberikan oleh ketua pengarah daripada 6 bulan secara agregat kepada 12 bulan secara agregat. Saya berpandangan ia punya masa yang agak panjang dan saya suka mencadangkan untuk mengekalkan atau menambah masa 3 bulan menjadikan 6 bulan ke 9 bulan. Dan saya juga mohon jawapan juga daripada Menteri kenapa tempoh 6 bulan ditambah kepada 12 bulan. Berikutnya fasa 6 iaitu bertujuan untuk meminda Seksyen 12 Akta 262. Perenggan 6A bertujuan untuk memotong subsection 12/2 Akta 262 berbangkit daripada pindaan yang dicadangkan kepada tarif kesatuan sekerja atau kesatuan dan selaras dengan objektif utama akta yang dicadangkan untuk membenarkan kepelbagaian pembentukan kesatuan sekerja. Saya menyokong dengan pindaan ini dengan membenarkan kepelbagaian pembentukan kesatuan sekerja. Masih banyak lagi pekerja-pekerja industri yang masih tidak ada lagi kesatuan sekerja. Sefaham saya, sektor elektronik masih tidak ada lagi kesatuan sekerja diwujudkan. Kalau ada sekalipun, ianya berbentuk dalaman iaitu dipanggil internal union ataupun kesatuan dalaman yang melibatkan wakil pekerja dan majikan sahaja tanpa didaftarkan di bawah kementerian. Mohon untuk kementerian perbetulkan kenyataan saya sekiranya saya salah. Saya difahamkan juga syarikat-syarikat lain seperti pembekal, industri otomotif, pembinaan dan pembekal, bahan pembinaan, farmasi dan lain-lain masih lagi tidak ada kesatuan sekerja. Kesatuan ini cukup penting sebab banyak perkara yang perlu dilihat oleh majikan kepada pekerja. Dengan adanya kesatuan, ia mewakili pekerja untuk membincangkan sesuatu dengan majikan. Seterusnya, Datuk Yang Dipertua, perenggan 11A 11/F bertujuan untuk memasukkan subsection baharu 26/2A ke dalam Akta 262 untuk memperuntukkan bahawa anggota suatu kesatuan sekerja dan kalangan pekerja yang telah dibuang kerja, ditamatkan, diberhentikan atau bersara tidak berhak untuk mengundi dalam perkara mogok dan seterusnya. Yang Dipertua, mengenai dengan calangan pindaan ini, saya bersetuju memandangkan pekerja terlibat tidak lagi bekerja di syarikat tersebut. Ianya boleh mempengaruhi pekerja yang sedia ada dan tidak adil kepada majikan. Biarlah atas apa juga sekalipun, hanya pekerja sedia ada sahaja yang jelas mempunyai hak mereka untuk meluahkan suatu perkara dengan majikan mereka. Walau bagaimanapun, sekiranya ada tuntutan yang belum diselesaikan oleh majikan kepada pekerja yang telah diberhentikan secara tidak adil, sewajibnya mereka diberi hak untuk menuntut, dan mohon kementerian melihat juga mengenai perkara ini. Dan yang terakhirnya, berkait dengan perkara untuk... Boleh saya celah sedikit? Silakan. Saya dengar pandangan Yang Berhormat mengenai kepelbagaian dalam atas kesatuan sekerja ini, dan saya dengar tadi bahawa Yang Berhormat menyokong. Setujukah Yang Berhormat kalau saya katakan bahawa nampaknya dalam perbahasan kita hari ini, saya mengikuti perbahasan yang berlaku, ada kecelaruan di sebelah kerajaan kerana nampaknya ahli-ahli parlimen kerajaan membangkang cadangan yang dibawa oleh kerajaan sendiri. Dan ini menunjukkan ada kelemahan dan tidak persetujuan di pihak kerajaan yang menyebabkan kerajaan pada hari ini agak kucar-kacir dari segi pembentangan yang dilakukan. Bukan membangkang, itu kita dapatkan kepastian, itu je pencerahan. Tak apa. Baik, saya... Jangan bersangka jahat. Saya bersetuju dengan Tasik Bulu. Sokong Dampin, sokong. Baik, Tuan Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua, yang terakhirnya itu berkaitan dengan mewujudkan dua kesatuan sekerja. Mungkin sedikit dua pandangan yang berbeza. Memandangkan saya berpengalaman juga dalam union ini, iaitu mewujudkan satu kesatuan
yang satu company yang besar, contoh saya macam saya National Panasonic, ada 6,000 pekerja, setiap department itu ada dia punya union dia sendiri, dan seterusnya dia akan pergi kepada induk. Dan saya melihat kepada keadaan tempat tersebut. Sekiranya keadaan seperti yang saya nyatakan tadi, sebaiknya satu kesatuan sekerja sahaja yang diwujudkan supaya ianya mudah untuk ditadbir oleh union ataupun kesatuan sekerja yang ada di satu-satu syarikat. Mungkin sekali itu pandangan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Selangor. Sebelum saya mempersilakan Menteri, ada one point of door yang berkaitan ada Yang Berhormat Jelun bangkitkan. Bila kita lihat perkara 152, Perlembagaan Persekutuan, dia menyebut 10 tahun boleh pakai bahasa Inggeris dan kemudiannya benda itu kena di-amendkan totally dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun on record, kita tidak ada perpindahan perlembagaan yang meneruskan perkara tersebut. Jadi itu yang anomaly yang wujud di dalam Dewan ini. The dual language. Kalau bil ni pun yang macam mana yang Ibu Mak Jelun nyatakan tadi. Saya sendiri masa saya jadi ahli parlimen quite confusing. Tapi ini kita serahkanlah pada dasar kerajaan menentukan. Whether to amend the constitution. Sekarang ni saya rasa 147 plus 1 dah boleh dah. Tapi kita serahkan kepada penbicara kerajaan. Berikutnya, Tan Sri, saya meminta Datuk, sedikit boleh saya bagi pandangan saya. Mengikut perlembagaan, kalau seorang dari Sabah and Sarawak, he got absolute right to speak in English to address at any time. So just to as a point of note. Yang Berhormat Ipoh Barat, I'm well aware of it. And perkara itu termaktub dalam perlembagaan. Di Dewan Undangan Negeri pun sama juga. Selagi amendment to the Constitution dan the rights of Sabah and Sarawak is maintained there under our federal constitution. Dengan izin. Berikutnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri dipersilakan waktu penuh 20 minit tapi injury time dibenarkan. Atau berbicara saya. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Bagi pihak Kementerian Sumber Manusia, saya terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Kesatuan Sekerja Pindaan 2023. Kementerian menghargai semua pandangan, saranan, cadangan maupun teguran daripada semua ahli-ahli yang berhormat tersebut. Seramai 14 orang ahli yang berhormat telah membahaskan Rang Undang-Undang Kesatuan Sekerja Pindaan 2023, iaitu Yang Berhormat Ipoh Barat, Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Seputih, Yang Berhormat Setiu, Yang Berhormat Miri, Yang Berhormat Pasir Mas, Yang Berhormat Bayan Baru, Yang Berhormat Jerlun, Yang Berhormat Tenggara, Yang Berhormat Pasir Salak, Yang Berhormat Sungai Petani, Yang Berhormat Temerloh, Yang Berhormat Petaling Jaya dan Yang Berhormat Hulu Selangor. Tuan Yang Dipertua, berhubung saranan Yang Berhormat Ipoh Barat, Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Setiu, Yang Berhormat Miri, Yang Berhormat Jerlun dan Yang Berhormat Pasir Mas berkaitan dengan isu kepelbagaian kesatuan sekerja dengan izin multiplicity. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, asas utama pindahan ini adalah untuk memansuhkan sekatan penubuhan kesatuan sekerja, termasuklah sekatan dari hanya membenarkan satu kesatuan sekerja dalam mana-mana industri, pekerjaan atau trade. Untuk itu, ia tidak dapat lari dari isu kepelbagaian kesatuan sekerja. Kepelbagaian kesatuan sekerja dijangka akan memberi impak yang baik terutamanya kepada pekerja dan memberi kebebasan kepada pekerja untuk menyertai atau menubuhkan kesatuan mengikut pilihan mereka sendiri. Bagi memastikan keharmonian perusahaan dapat dikekalkan, sesuatu kesatuan dibenarkan untuk menghadkan keanggotaannya di mana seseorang pekerja yang telah menganggotai kesatuannya tidak dibenarkan untuk menganggotai kesatuan sekerja yang lain.
adalah menjadi harapan kerajaan dengan pindaan Akta 262 ataupun 262, ia akan mewujudkan kesatuan sekerja yang lebih matang, progresif dan bersaing secara sihat bagi memastikan faedah-faedah pekerja dapat dipertingkatkan. Kesatuan dibenarkan untuk menghadkan keanggotaannya di mana seseorang pekerja yang telah menganggotai sesuatu kesatuan tidak dibenarkan untuk menganggotai kesatuan yang lain. Sekiranya terdapat sekatan ini dalam perlembagaan kesatuan, beliau tidak boleh menganggotai atau memegang jawatan dalam kesatuan yang lain. Walau bagaimanapun, ya, Ibu Barat. Betul, Speaker. Saya nak dapat sedikit penjelasan dan juga pendirian kerajaan. Bila kita bersetuju untuk berbagai kesatuan sekerja, masalah dia adalah di mana kemungkinan besar di negara ini bila kita ada perbincangan dengan majikan kesatuan, mereka kata kesatuan lah yang mengatakan bahawa bila ada lebih kesatuan, dia akan disponsor oleh majikan, menjadi kawan baik, ejen kepada majikan dan diguna pakai untuk matikan lagi satu kesatuan. Jadi saya berpendapat Department JAX ini perlu membuat penyiasatan menyeluruh in totality sebelum satu-satu pendaftaran dibenarkan. Yang kedua, saya pohon agar jasa baik JAX diberi arahan bahawa kelonggaran diberi kepada semua kesatuan di negara ini untuk mengambil mana-mana member dari mana-mana pekerjaan. Sekarang dari segi praktisnya, polisinya adalah jika dia ada satu kesatuan, dia adalah kepada satu pembinaan, dia terhad kepada tersebut. Macam saya cakap dalam ucapan saya, kalau dia manufacture plastik, walaupun plastik menjadi satu komponen dalam pembinaan kereta, tetapi kamu tak boleh menjadi anggota di plastik kerana ada kesatuan perlembagaannya. Saya harap kelonggaran diberi, ini diberi bincangkan dulu. Itu sebab perkara itu saya rasa perlu diambil kira lah. Terima kasih Yang Berhormat Ibu Barat. Perkara yang dibangkitkan itu akan dipertimbangkan. Jika tiada sekatan dalam perlembagaan kesatuan, maka pekerja tersebut boleh menganggotai dan seterusnya memegang jawatan dalam kesatuan-kesatuan yang dianggotainya. Perkara ini adalah tertakluk kepada perlembagaan kesatuan sekerja masing-masing. Yang Berhormat Ibu Barat membangkitkan berkaitan permohonan pendaftaran kesatuan yang dikatakan mengambil masa yang lama. Piagam Perlangan Jabatan telah menetapkan bahawa permohonan pendaftaran hendaklah diproses dalam tempoh sebulan selepas permohonan diterima. Berdasarkan rekod jabatan, sesuatu permohonan yang lengkap akan didaftarkan dengan segera dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima di Ibu Pejabat. Yang Berhormat Ibu Barat dan Yang Berhormat Seputih mengutarakan pandangan berkenaan dakwaan bahawa pindaan rang undang-undang ini memberi kuasa penuh kepada Ketua Pengarah. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pindaan akta ini tidak sama sekali memberi kuasa penuh kepada Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja. Sebaliknya, melalui pindaan ini, kuasa sedia ada Ketua Pengarah telah dihadkan, khususnya dalam hal pendaftaran kesatuan sekerja, pembatalan kesatuan sekerja dan penggantungan cawangan kesatuan sekerja. Walau bagaimanapun, terdapat peruntukan yang ditambah baik bagi memastikan akta ini dapat dikuatkuasakan dengan berkesan, contohnya peruntukan berhubungan kuasa siasatan dan pendakwaan ke atas kesatuan sekerja yang melakukan kesalahan. Yang Berhormat Ipoh Barat dan Yang Berhormat Setiu turut membangkitkan sama ada pindaan Akta Kesatuan Sekerja ini akan dapat meningkatkan keanggotaan Kesatuan Sekerja. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian menjangkakan
Pindaan akta ini akan dapat meningkatkan keanggotaan kesatuan sekerja dengan anggaran peningkatan keanggotaan adalah sebanyak lebih kurang 50,000 sehingga 100,000 anggota, manakala bilangan kesatuan dijangka akan meningkat dari 756 kepada 800 kesatuan sekerja pada tahun ini. Kementerian yakin pindahan akta ini akan dapat meningkatkan keanggotaan kesatuan sekerja. Kementerian telah pun merancang dan melaksana beberapa inisiatif dan merealisasikan perkara ini. Kementerian juga ada memperuntukkan dana kepada kesatuan-kesatuan sekerja untuk menjalankan program-program kesatuan sekerja. Kementerian berharap pindaan ini akan mewujudkan kesatuan sekerja yang lebih matang, progresif dan bersaing secara sihat bagi memastikan faedah-faedah pekerja dapat dipertingkatkan. Di samping itu, Kementerian juga akan menggariskan sasaran jangka masa sederhana dan jangka masa panjang berhubung perkara ini. Yang berhormat Ibu Barat turut membangkitkan pertanyaan mengapa kesatuan dalam... Ya. Terima kasih. Tu saya nak dapat sedikit pandangan. Ini sebenarnya dirajui oleh kita semasa pada tahun 2018 dan 2019, di mana kerajaan mengagihkan setiap tahun sekurang-kurangnya RM500,000. Banyak di antara forum-forum ni diadakan di 5-star hotel. It doesn't make sense. Kerana 95% dari pekerja adalah di factory-factory dan tempat-tempat biasa. Saya telah pada pandangan saya bahawa kita perlu back to basics. Kita perlu pergi ke tempat di mana mereka bekerja. JAX perlu memberi penerangan kerana kesatuan kerja sendiri bila ingin mendapat kebenaran majikan tidak membenarkan, maka peranan perlu dimainkan oleh kesatuan, dimainkan oleh JAX. Saya pun ia dialihkan bahawa new thinking supaya we be with them rather than they come to us. Kita di 5-star hotel macam di Ipoh, di Kuala Lumpur, where the ordinary people can come. Walaupun makanan cantik, air condition dan sebagainya, itu baik untuk kita, tetapi bukan baik untuk pekerja. Ini adalah satu cadangan yang baik daripada Yang Berhormat Ibu Barat. Saya terima baik cadangan tersebut. Dan Yang Berhormat Ibu Barat turut membangkitkan pertanyaan mengapa kesatuan dalam sektor kerajaan lebih banyak berbanding dengan kesatuan sekerja di sektor swasta. Berdasarkan statistik jabatan sehingga Jun 2023, bilangan kesatuan di sektor kerajaan berjumlah 163 dengan keanggotaan berjumlah 531,436 orang, manakala bilangan kesatuan sektor swasta berjumlah 466 dengan keanggotaan seramai 340,948 orang. Adalah menjadi harapan kerajaan melalui pindahan ini untuk menggalakkan pekerja-pekerja di sektor swasta untuk menubuhkan dan menganggotai kesatuan sekerja. Mereka memandangkan pindahan ini akan memberikan kebebasan kepada pekerja untuk memilih atau menubuhkan kesatuan sekerja mereka sendiri. Jabatan mempunyai rancangan bagi jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang untuk meningkatkan keanggotaan kesatuan sekerja bukan sahaja di sektor swasta tetapi juga dalam sektor kerajaan. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Pendang dan Yang Berhormat Pasir Mas turut bertanya sama ada pekerja sektor e-hailing boleh membentuk kesatuan sekerja dalam menjaga hal-hal kebajikan mereka. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pekerja-pekerja boleh menubuhkan kesatuan sekerja sekiranya mereka digajikan di bawah suatu kontrak perkhidmatan dengan izin contract of service dengan pihak majikan. Namun demikian, bagi pekerja-pekerja sektor e-hailing yang berada di bawah kontrak untuk perkhidmatan, contract for service, mereka bukanlah seorang pekerja menurut definisi Akta Kesatuan Sekerja 1959. Sehubungan itu, mereka tidak boleh menubuhkan dan menganggotai kesatuan sekerja. Isu ini boleh diselesaikan sekiranya takrif pekerja dipinda di bawah Akta Kerja 1955. Walau bagaimanapun, perkara ini perlu dikaji dengan teliti dan menyeluruh untuk memastikan ia boleh memberi manfaat kepada pekerja secara keseluruhannya.
Dan pada masa yang sama, kerajaan hari ini sedang meneliti dan mengkaji kebolehaksanaan undang-undang dan dasar baru yang bersesuaian bagi mengawal selia sektor ekonomi gig yang turut merangkumi pekerja sektor e-hailing yang semakin membangun dan berkembang di dalam negara. Pada masa ini, kerajaan telah memperkenalkan Akta Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017, Akta 789, untuk memberi perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri. Pada mulanya, Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri di bawah Akta 789 ini diwajibkan kepada sektor pengangkutan penumpangan iaitu pekerja taksi, e-hailing dan pemandu bas yang berkuasa mulai 1 Jun 2017. Mulai 1 Januari 2020, perlindungan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri telah diperluaskan kepada 19 sektor pekerjaan sendiri yang lain seperti pengangkutan barangan atau makanan, pertanian, penjaja dan lain. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Pendang dan Yang Berhormat Miri juga membangkitkan isu berkenaan langkah-langkah yang diambil kerajaan dalam mempromosikan kesatuan sekerja kepada golongan pekerja muda. Ia adalah untuk meningkatkan penyertaan golongan muda dalam kegiatan kesatuan sekerja. Kementerian mempunyai beberapa inisiatif dalam mempromosikan faedah dan fungsi kesatuan sekerja kepada pekerja-pekerja, terutamanya kepada pekerja muda melalui program-program pendidikan secara berterusan sebagai contoh, program kesedaran berkesatuan bersama graduan dan pelajar, program outreach bersama pekerja, kesatuan sekerja, pelajar, pelatih dan mahasiswa. Selain itu, kementerian juga akan terus memberi pendidikan melalui sesi libat urus mengenai faedah kesatuan sekiranya mereka mempunyai kesatuan sekerja. Isu berkaitan definisi pekerja parti politik yang dibangkitkan oleh YB Pendang, untuk makluman Dewan Yang Mulia, pekerja parti politik sememangnya dibenarkan menganggotai kesatuan sekerja tanpa perlu mengisytiharkan jawatan mereka sebelum menganggotai kesatuan tersebut. Walau bagaimanapun, untuk menjadi pegawai kesatuan, pekerja tersebut perlu menyatakan jenis pekerjaan dan jawatan dalam parti politik jika ada, dalam notis yang dikemukakan kepada Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja. Ini adalah kerana pemegang jawatan dalam parti politik tidak dibenarkan untuk menjadi pegawai kesatuan sekerja. Pekerja parti politik adalah merujuk kepada pekerja yang digajikan oleh mana-mana parti politik, contohnya pemandu, kerani kewangan, kerani pentadbiran dan sebagainya. YB Pendang juga membangkitkan pertanyaan sama ada pindahan undang-undang ini hanya untuk diselaraskan dengan negara-negara lain. Pindahan ke atas akta ini perlu dibuat memandangkan peruntukan sedia ada dalam akta ini tidak mengambil kira prinsip kebebasan berkesatuan. Memandangkan kerajaan telah meratifikasi dengan izin Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP pada 30 September 2022 dan mula berkuatkuasa pada 29 November 2022, pindahan kepada akta ini sememangnya adalah satu keperluan. Sekiranya Malaysia tidak mematuhi peruntukan-peruntukan bab buruh yang dinyatakan dalam CPTPP, negara ahli CPTPP yang lain boleh membuat tuntutan terhadap Malaysia supaya Malaysia mematuhi peruntukan-peruntukan di bawah bab buruh CPTPP. Dan selanjutnya, melalui mekanisme penyelesaian pertikaian, CPTPP yang boleh menyebabkan Malaysia terpaksa membayar pampasan atau kehilangan faedah-faedah di bawah CPTPP sehingga peruntukan tersebut dipatuhi sepenuhnya. Tuan Yang Dipertua, Ipoh Barat dan YB Seputih telah membangkitkan situasi sekiranya lebih dari satu kesatuan wujud di tempat kerja, kesatuan mana yang mempunyai kuasa untuk berunding. Bagi memastikan keharmonian perusahaan dapat dikekalkan, kementerian telah mewujudkan mekanisme berhubung proses pengiktirafan sekiranya terdapat dua atau lebih kesatuan di tempat pekerjaan tersebut melalui pindahan Akta 177. Dengan pindahan Akta 177 yang telah diluluskan oleh Parlimen pada 19 Disember 2019, hanya satu kesatuan sekerja yang dibenarkan berunding dengan majikan bagi memeterai perjanjian bersama sole bargaining right. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Ketua Pengarah
perhubungan perusahaan boleh mengambil langkah-langkah untuk menentukan permohonan tersebut atau menjalankan undi sulit bagi membolehkan pekerja-pekerja yang terlibat memilih sebuah kesatuan sekerja untuk mewakili mereka dalam perundingan kolektif. Kesatuan sekerja yang mendapat undi tertinggi dengan izin highest vote akan mempunyai hak berunding tunggal sehingga kesatuan sekerja lain mendapat hak tersebut. YB Seputih dan YB Setiu telah membangkitkan usaha kementerian dalam mendidik majikan mengenai hak berkesatuan serta medium komunikasi yang boleh dilakukan oleh kementerian supaya kebajikan pekerja dapat disuarakan dengan lebih berkesan. Kementerian ini akan terus mengadakan sesi libat urus bersama pihak berkepentingan termasuk kesatuan sekerja untuk membincangkan mengenai isu-isu perburuhan seperti isu kebajikan pekerja. Selain itu, kerajaan juga menyediakan pelbagai platform latihan dan dana untuk kesatuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahlinya. Antara inisiatif yang dilaksanakan adalah satu, program kesedaran berkesatuan bersama graduan dan pelajar. Yang kedua, program outreach bersama pekerja, kesatuan sekerja, pelajar, pelatih dan mahasiswa. Yang ketiga, kursus pengurusan kesatuan sekerja. Dan yang keempat, penganugerahan Geran Pembangunan Kesatuan Sekerja GPKS. YB Setiu dan YB Pasir Mas juga bertanyakan tentang syarat-syarat kepada pegawai kesatuan sekerja yang dipilih untuk benar-benar mewakili suara pekerja dan bukan bertujuan bersaing dengan kesatuan lain. Tuan Yang di-Pertua, syarat-syarat untuk menjadi pegawai kesatuan sekerja diperuntukkan di bawah Seksyen 28 Akta Kesatuan Sekerja 1959. Walau bagaimanapun adalah menjadi tanggungjawab ahli kesatuan untuk memilih pegawai yang berkaliber dan bertanggungjawab untuk memastikan kesatuan boleh menyuarakan isu-isu yang melibatkan pekerja dan mampu bersaing dengan kesatuan yang lain. Tuan Yang di-Pertua, rang undang-undang ini perlu disegerakan pindahannya kerana ia akan mewujudkan kesatuan sekerja yang lebih matang, progresif dan bersaing secara sihat bagi memastikan faedah-faedah pekerja dapat dipertingkatkan. Berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh YB Jerlun, iaitu berkaitan dengan hukuman pemenjaraan, di bawah cadangan pindahan akta ini, hukuman pemenjaraan dimansuhkan sepenuhnya. Bagaimanapun, kadar denda sedia ada dinaikkan sedikit bagi memastikan kesatuan sentiasa berada di landasan yang betul sejajar dengan objektif penubuhannya. Akhir kata, sekali lagi bagi pihak kementerian, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang berhormat atas pandangan, saranan dan teguran ahli-ahli yang berhormat akan diberikan perhatian dalam merangka dasar dan program-program kementerian dengan lebih cekap dan berkesan. Di atas keprihatinan yang berhormat sekalian, saya mengucapkan berbanyak terima kasih. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibaca kali kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk meminda Akta Kesatuan Sekerja 1959. Majlis dalam jawatankuasa bentara. Pasal-pasal 1 hingga 36. Memandangkan tidak ada yang nak berbahas, pasal-pasal 1 sehingga 36 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang Undang-Undang Kesatuan Sekerja Pindaan 2023
telah dipertimbangkan dalam jawatankuasa dan telah dipersetujukan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak katakan tidak. Lebih suara bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat bentara. Tuan Yang Dipertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang Undang-Undang Kesatuan Sekerja Pindaan 2023 telah dipertimbangkan dalam jawatankuasa dan telah dipersetujukan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa menyokong? Sri Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Masalahnya ialah rang undang-undang ini dibaca kali ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju. Rang undang-undang dibaca kali ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk memindah Akta Kesatuan Sekerja 1959. Dia 28/2023. Rang Undang-Undang Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023. Bacaan kali yang kedua. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan rang undang-undang bernama Satu Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023 dibaca kali yang kedua sekarang. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang dihormati, izinkan saya untuk membentangkan rang undang-undang Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023. Untuk makluman, RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023 berkait rapat dengan inisiatif peralihan tenaga ataupun energy transition dengan izin ke arah mencapai aspirasi pelepasan GHG bersih, sifar bersih ataupun net zero GHG emissions menjelang tahun 2050 oleh sektor berkaitan tenaga. RUU ini juga merupakan salah satu inisiatif utama di bawah Hala 7 peralihan tenaga negara ataupun National Energy Transition Roadmap NETR. Kebiasaannya apabila kita bercakap tentang elektrik, kita cenderung bercakap mengenai aspek bekalan dan penjanaan supply and generation. Melalui RUU ini, kerajaan akan turut memberikan penekanan dari aspek pengurusan permintaan tenaga ataupun demand side management, khususnya penggunaan tenaga yang cekap dan berkesan. Pendekatan ini membolehkan kerajaan membuat perancangan pembekalan dan penjanaan yang lebih holistik di samping menyumbang kepada agenda perubahan iklim negara. Berdasarkan 4th National Communication and 4th Biennial Update Report, dengan izin, sektor berkaitan tenaga merupakan penyumbang terbesar pelepasan GHG di Malaysia iaitu sebanyak 78%. Pelaksanaan inisiatif kecekapan dan konservasi tenaga mampu memberikan impak yang signifikan dalam usaha mengurangkan pelepasan GHG oleh sektor berkaitan tenaga. Dalam hubungan ini, sememangnya penggunaan tenaga dengan cepat, cekap menerusi pengurusan permintaan ataupun demand side management telah dikenal pasti berupaya menangani isu keselamatan bekalan tenaga dan perubahan iklim negara. Pada masa ini, usaha pengurangan dan penjimatan tenaga elektrik di Malaysia dilaksanakan melalui penguatkuasaan Peraturan Pengurusan Tenaga Elektrik dengan Cekap ataupun PPTEC 2008 bagi sektor industri dan komersial dan Standard Prestasi Tenaga Minimum Energy Performance Standard MAPS dengan izin bagi sektor domestik di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 ataupun Akta 447. Walau bagaimanapun, pelaksanaan kedua-dua program ini terhad kepada penggunaan tenaga elektrik sahaja, manakala penggunaan sumber tenaga lain seperti tenaga termal masih belum dikawal selia. Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 10 Januari 2018 melalui Nota Jemaah Menteri
yang bertajuk Laporan Akhir Kajian Awal Pengurusan Permintaan Tenaga telah mengambil maklum hasil kajian EPU, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama UNDP berhubung keperluan untuk mewujudkan kerangka perundangan kecekapan tenaga yang komprehensif bagi mengawal selia, mentadbir dan melaksanakan demand side management dengan berkesan. Selanjutnya, Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 12 Jun 2019 melalui memorandum dan 27 November 2020 semasa menimbang memorandum Jemaah Menteri yang bertajuk Cadangan Penggubalan RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga telah bersetuju antara lain dengan penggubalan RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga yang bertujuan untuk mewujudkan satu kerangka perundangan kecekapan tenaga yang komprehensif bagi mengawal selia, menguatkuasa, menyelaras dan melaksanakan inisiatif kecekapan tenaga termasuk tenaga terma. Melalui penguatkuasaan RUU ini ke atas sektor industri, komersial dan domestik sehingga tahun 2050, kerajaan dijangka menjimatkan penggunaan tenaga yang dianggarkan berjumlah 2017 juta gigajoule atau bersamaan hampir 100 bilion ringgit dan mengurangkan pelepasan karbon sebanyak 197,877 kilotan CO2. Negara juga dijangka dapat mewujudkan sekitar 1,000 peluang pekerjaan baharu dan membolehkan kerajaan membuat perancangan bagi pembangunan tenaga negara dengan lebih berkesan. Selain itu, Jemaah Menteri pada 12 Jun 2019 juga telah bersetuju Suruhanjaya Tenaga dilantik sebagai agensi pelaksana bagi menguatkuasa RUU ini dari aspek perundangan, kewangan dan juga tenaga kerja. Ini bagi memastikan pengawalseliaan dan penguatkuasaan RUU ini secara menyeluruh dan berkesan. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan yang saya hormati, struktur RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023 terbahagi kepada 10 bahagian yang berikut. Pertama, permulaan. Kedua, fungsi dan kuasa Suruhanjaya. Ketiga, kewajipan pengguna tenaga. Keempat, kewajipan orang yang bertanggungjawab bagi bangunan. Kelima, peruntukan yang berhubung dengan produk menggunakan tenaga. Keenam, pendaftaran pengurus tenaga dan juru audit tenaga. Ketujuh, pendaftaran institusi latihan. Ke-8, kuasa mengumpul maklumat. Ke-9, penguatkuasaan dan 10, AM. Secara umumnya, RUU ini memberi penekanan kepada pertama, pengawal seliaan secara menyeluruh di bawah peruntukan kewajipan pengguna tenaga, iaitu pengguna yang menggunakan tenaga dengan banyak, large energy consumers dengan izin dalam sektor industri dan komersial. Pengguna tenaga yang melebihi nilai ambang ataupun threshold 21,600 gigajoule setahun perlu melaksanakan langkah-langkah penjimatan tenaga energy saving measures seperti mewajibkan pelantikan pengurus tenaga berdaftar, Registered Energy Manager, bagi membangunkan sistem pengurusan tenaga dan melaksanakan audit tenaga. Selain itu, pengguna tersebut perlu mengemukakan laporan berkala berkaitan penggunaan tenaga kepada agensi penguatkuasa. Kedua, pemantauan ke atas kewajipan orang yang bertanggungjawab bagi bangunan yang melebihi keluasan 8,000 meter persegi dengan mempamerkan label intensiti tenaga dan memastikan intensiti tenaga bangunan tersebut mematuhi penarafan kecekapan tenaga yang ditetapkan. Ketiga, penetapan standard minimum penggunaan tenaga bagi kelengkapan elektrik melalui aktiviti label penarafan kecekapan tenaga. Langkah ini dapat mengurangkan penggunaan tenaga dalam sektor domestik di samping menggalakkan industri untuk menghasilkan produk yang memenuhi standard minimum penggunaan tenaga. RUU ini turut memperuntukkan keperluan pengujian ke atas kelengkapan elektrik yang telah pun dikenal pasti untuk memastikan tahap keselamatan dan kecekapan kelengkapan elektrik dipatuhi. Keempat, penetapan kriteria kelayakan pendaftaran REM, juru audit tenaga berdaftar ataupun Registered Energy Auditor, REA dan institusi latihan berdaftar bagi tujuan pembangunan keupayaan dan modul latihan. Tuan Yang di-Pertua, penguatkuasaan RUU ini akan membolehkan inisiatif kecekapan tenaga dilaksanakan ke atas 2,000 perpasangan, iaitu merangkumi 1,500 perpasangan industri yang merangkumi 70% penggunaan elektrik daripada keseluruhan penggunaan tenaga elektrik di sektor industri dan 500 perpasangan komersial
yang merangkumi 21% penggunaan tenaga elektrik daripada keseluruhan penggunaan tenaga elektrik sektor komersial. Jumlahnya kita ada 1.5 juta pepasangan. Jadi this regulation, this law will only apply to 0.1% of all installations in the country. Ya, jadi ini yang saya rasa perlu ditegaskan, walaupun kalau bagi sektor industri kita akan dapat cakupi 70% daripada penggunaan tenaga elektrik yang ada dalam sektor industri, tetapi bilangan akaunnya adalah sangat kecil kerana kita akan pergi ke akaun-akaun besar yang telah melepasi nilai ambang yang ditetapkan. Ya, jadi dia tidak terpakai kepada kilang-kilang kecil ataupun pengguna-pengguna kecil dan juga akaun-akaun komersial yang kecil yang biasa. Ia hanya akan terpakai kepada pengguna-pengguna utama yang bilangannya sangat sedikit. Jumlah dia 0.1% daripada akaun yang ada di dalam negara kita. Manakala bagi bangunan, pelaksanaan pelabelan Building Energy Intensity dengan izin secara berperingkat dijangka melibatkan anggaran 4,102 bangunan bagi kategori pengguna elektrik komersial di bawah kod tarif TNB C1 Medium Voltage General Commercial Tariff dan C2 Medium Voltage Peak/Off-Peak Commercial Tariff. Penguatkuasaan undang-undang ini juga akan mewujudkan 1,000 peluang pekerjaan baru, iaitu sebagai REM dan REA sebagai tambahan kepada pengurus tenaga sedia ada seramai 1,670 orang yang untuk memenuhi keperluan sektor industri dan komersial. Di samping itu, dianggarkan sebanyak 500 juru audit tenaga baru diperlukan setelah RUU dikuatkuasakan berbanding 253 juru audit tenaga sedia ada. RUU ini juga akan menggalakkan pewujudan institusi latihan dan kemahiran serta syarikat perkhidmatan tenaga ataupun Energy Services Company (ESCO) dengan izin untuk melatih lebih ramai pengurus tenaga dan juru audit tenaga yang diperlukan oleh sektor industri dan komersial. Kesimpulannya, saya yakin rang undang-undang ini membolehkan kerajaan membuat perancangan pembangunan tenaga negara dengan lebih berkesan untuk jangka masa panjang dalam semua sektor yang telah dikenal pasti serta mengoptimumkan kos pelaburan dalam pembinaan fasiliti janakuasa tenaga elektrik. Penguatkuasaan RUU ini juga akan menyokong prinsip pembangunan mampan selaras dengan agenda pembangunan ekonomi hijau di bawah RMK ke-12 serta menyumbang kepada pencapaian aspirasi sifar bersih GHG menjelang tahun 2050. Kita sering lupa bahawa sebenarnya elemen kecekapan tenaga ini ialah sebenarnya elemen yang paling cepat yang boleh kita buat dalam usaha kita untuk mencapai matlamat sifar bersih. Kita selalu tekankan tentang penjanaan untuk buat solar panel baru, untuk buat power plant baru dengan izin. Tetapi kita terlupa tentang first fuel, apa yang dipanggil first fuel untuk peralihan tenaga, iaitu kecekapan tenaga. Dan kalau kita lihat di negara-negara maju seperti Amerika, seperti di Jepun, United Kingdom, ya, kebanyakannya selepas kenaikan harga bahan api pada tahun 1970-an, mereka telah dapat melaksanakan kecekapan tenaga ini dengan begitu efisien sehingga mereka dapat menjana pertumbuhan ekonomi walaupun penggunaan tenaga mereka dalam keadaan mendatar ataupun sederhana. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadang. Ada sesiapa yang menyokong? Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong usul itu. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk mengawal selia penggunaan cekap tenaga dan konservasi tenaga dengan matlamat untuk menambah baik dan meningkatkan kecekapan tenaga dan untuk mengelak pembajaran tenaga dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Senarai pembahas adalah seperti berikut. YB Puchong, YB Kubang Pasu, YB Tuaran, YB Kuala Langat, YB Petaling Jaya, YB Kubang Keriang, YB Tebrau, YB Muar, YB Segamat, YB Parit Sulong, YB Petong, YB Kuala Selangor dan YB Putrajaya. Setiap pembahas diberi masa 5 minit. Jadi saya jemput Yang Berhormat Puchong.
Terima kasih Puan Speaker kerana izinkan Puchong untuk terus serta dalam pembahasan RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023. Pertama sekali, Puchong ingin mengalu-alukan pembentangan RUU ini kerana ini adalah salah satu unfinished business saya apabila saya menjadi Menteri Tenaga. Sebenarnya RUU ini disasarkan akan dibentangkan pada hujung 2020, tetapi langkah syaratan dan COVID berlaku dan ianya telah pun tergendala. Oleh itu, saya rasa sangat legalah hari ini akhirnya RUU ini sees the light of day. So kalau boleh saya minta izin Puan Speaker bagi saya sedikit lebih banyak masa untuk membahas RUU ini. Sebenarnya saya nak katakan untuk secara ringkas, saya nak katakan RUU ini ataupun akta ini hanya boleh membawa apa yang baru. Dalam akta ini adalah sekarang Suruhanjaya Tenaga diberi punca kuasa untuk mengumpul data, menggalak dan memantau inisiatif kecekapan di kalangan pengguna-pengguna tenaga terbesar di Malaysia secara sistematik melalui pengurusan tenaga, audit tenaga, laporan dan labor intensity tenaga. Kalau kita tengok seluruh RUU ini tiada apa-apa yang akan meningkatkan kecekapan tenaga secara direct dengan izin. Tetapi RUU ini memang tak ada punca kuasa untuk mewajibkan pengguna-pengguna untuk meningkatkan EE dan Puchong sememangnya bersetuju dengan pendekatan ini. Oleh itu, Dewan Yang Mulia ini perlu faham jika kita ada undang-undang ini dan undang-undang ini tidak disertakan dengan polisi yang merangkumi carrot and stick untuk meningkatkan EE iaitu energy efficiency, the outcome from this will just be more bureaucracy dengan izin. Dengan ini, Puchong ingin tanya kepada kementerian, apakah rancangan susulan kementerian selepas RUU ini diluluskan dan dikuatkuasakan? Apakah insentif untuk pengguna yang proaktif memperbaiki EE mereka dan apakah disinsentif kepada mereka yang merupakan big energy guzzler yang tiada niat untuk meningkatkan EE mereka? Puchong juga ingin mendapatkan perkembangan, apakah status perkembangan Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Negara NIAP NEEAP. Ia telah pun meletak sasaran untuk mengurangkan pertumbuhan permintaan elektrik sebanyak 8% menjelang 2025. Puchong ingin tanya berapakah peratus pengurangan sekarang dan adakah kita atas landasan untuk mencapai sasaran ini. Puan Speaker, selain daripada RUU ini, Puchong ingin cadangkan satu lagi unfinished business dalam bidang kecekapan tenaga yang saya rasa sangat penting untuk kerajaan menjadi lead by example. Kerajaan sepatutnya boleh menjadi pemangkin industri EE, energy efficiency melalui mekanisme Energy Performance Contract EPC di bangunan-bangunan kerajaan. Ini bukan kali pertama saya bangkitkan isu ini. Izinkan saya jelaskan secara ringkas di sini. Terdapat kira-kira 10,500 bangunan awam di Malaysia. Jika kita boleh mengambil sebahagian bangunan yang sesuai dan packagkan mereka dan kerajaan membuka tender untuk kerja-kerja kecekapan tenaga ataupun kita panggil retrofit di bangunan-bangunan ini, kita boleh membuat retrofit tanpa melibatkan peruntukan kerajaan. Dengan ada kontrak retrofit, syarikat perkhidmatan tenaga ataupun kita panggil ESCO yang menang tender akan mengeluarkan dana capex untuk kerja-kerja retrofit seperti penukaran chiller, lampu LED dan lain-lain di bangunan-bangunan ini. Penjimatan bil elektrik ataupun hasil daripada retrofit ini akan dikongsi di antara ESCO dan juga kerajaan. Sebagai contoh, jika selepas retrofit penjimatan adalah 20%, penjimatan ini boleh dibagi 5% kepada kerajaan dan juga 15% untuk ESCO untuk tempoh kontrak tersebut. Ini adalah sangat penting kerana dengan ini kerajaan boleh secara efektifnya menjimat 5% bil elektrik, manakala pihak ESCO boleh mendapat pendapatan yang tetap, constant revenue stream dalam tempoh kontrak ini. Mekanisme seperti ini akan mewujudkan bankability projek-projek EPC. Dengan adanya insentif kerajaan yang lain seperti Green Technology Financing Scheme GTFS, pihak ESCO boleh mendapatkan projek financing daripada bank. Semua ini boleh dilakukan tanpa melibatkan peruntukan kerajaan. Dengan pendek kata, dengan EPC yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik, kerajaan boleh mencapai triple win, 3 kemenangan. Mengurangkan pelepasan karbon,
menjimat bioelektrik dan juga menjana pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan industri EE. Oleh itu adalah harapan besar Puchong bahawa kerajaan boleh menimbang cadangan tersebut. Puan Speaker, selain daripada EPC, pihak kementerian juga perlu mengambil langkah yang lebih proaktif untuk dalam menggalakkan co-generation, combined heat and power cycle dengan izin. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, co-generation adalah lebih cekap tenaga. Ia boleh mencapai thermal efficiency setinggi 80% berbanding dengan 50% bagi combined cycle gas turbine CCGT dan juga 30% untuk open cycle gas turbine OCGT. Puchong ingin tahu apakah tindakan yang telah pun diambil oleh kerajaan melalui NIAP, terutamanya dari segi standby dan top-up charges, apakah cabaran dan tindakan susulan yang akan diambil oleh kementerian. Puan Speaker, izinkan saya cadangan terakhir kerana dalam bab kecekapan tenaga bukan sahaja rangka undang-undang yang penting. Rangka undang-undang dan juga tindakan dan polisi yang susulan adalah sangat penting supaya kita boleh mencapai target dan sasaran kita dalam NETR. Puchong berpendapat bahawa untuk meningkatkan kecekapan tenaga pada masa depan di bangunan-bangunan baru dan juga township yang baru, kerajaan perlu secara proaktif menggalak perkembangan District Cooling System, DCS. Saya diberitahu bahawa kerajaan akan keluarkan NIAP 2.0. Puchong cadangkan DCS menjadikan salah satu tumpuan inisiatif NIAP 2.0. DCS boleh menggalakkan kemampanan pembangunan bandar. Ini adalah kerana pemasangan loji penyujuk ataupun kita panggil cooling tower yang lebih besar dikongsi bersama bangunan-bangunan di dalam satu kawasan distrik. Oleh itu kita panggil district cooling. Ini adalah lebih efisien, thermal efisien lebih tinggi berbanding dengan pemasangan sistem penyujuk yang kecil di setiap bangunan individu di kawasan yang sama. Secara keseluruhannya, DCS bukan sahaja boleh meningkatkan kecekapan tenaga, dia boleh menjimat bioelektrik lebih daripada 20% dan dengan itu mengurangkan pelepasan karbon. Ia juga boleh mengurangkan kos operasi, rang yang diperlukan untuk pemasangan sistem penyujuk dan lain-lain. Dengan itu, Puchong sangat ingin cadangkan supaya kementerian boleh memberi perhatian kepada DCS di Malaysia. Secara keseluruhannya, Puchong malu-alukan pembentangan RUU ini dan berharap bahawa ini hanya adalah langkah pertama yang diambil oleh kementerian dan lebih banyak lagi polisi-polisi proaktif yang progresif yang boleh dibentangkan oleh diwujudkan oleh kementerian satu hari nanti. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. Saya jemput Yang Berhormat Kubang Pasu. Yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, terima kasih beri peluang kepada saya untuk turut sama berbahas dalam ram undang-undang kecekapan dan konservasi tenaga. Nak sebut pun payah. Saya percaya RUU ini adalah sebahagian daripada Energy Transition dan National Energy Transition Roadmap (NETR) dan juga National Energy Roadmap dan National Industrial Master Plan. Kita semua sudah maklum bahawa kalau bercakap pasal konservasi ini, ia melibatkan habit ataupun amalan dan tingkah laku. Itu personal, individu. Dia tak melibatkan dari segi instrumen dan sebagainya. Dan kecekapan tenaga, dia memberikan tumpuan lebih kepada output dengan kurang input, contohnya kurangkan gas greenhouse cemaran udara dan input cemaran keseluruhannya. Ini termasuk teknologi kecekapan tenaga seperti LED lighting ataupun light emitting diode dari peralatan cekap tenaga dan sebagainya. Dia juga termasuk aplikasi industri dan komersial, proses optimization dengan izin, improve energy management system, penambahbaikan perkakasan dan sebagainya. Tuan Yang betul banyak lagi yang belum disebutkan di sini. Kalau kita lihat, saya nak menyentuh ini secara holistik. Ini kita nak buat RUU hari ini dia limited untuk bangunan yang besar-besar, syarikat besar-besar sebagainya. Tapi saya percaya Yang Mak Menteri ada perancangan lebih panjang di masa-masa akan datang.
termasuk mungkin kita bercakap tentang kalau di application commercial process optimization, improve energy management system dan sebagainya pada melibatkan equipment. Saya juga ingin menyentuh bahawa kalau kita nak buat RU yang macam ini, kerajaan perlu juga melihat apakah insentif yang dapat diberikan kepada syarikat-syarikat yang terlibat dalam hal ini. Umpamanya tax credit, rebates dan geran-geran untuk penambahbaikan kecekapan tenaga. Kalau di rumah long term, mungkin we are talking about in the future smart home and buildings ataupun bangunan pintar, smart thermostat, lighting control dan sebagainya. Dalam hal ini cadangan Akta RUEECA kecekapan dan konservasi tenaga 2023 adalah satu cadangan yang amat baik kerana dia akan memberikan kita establish legal framework for energy efficiency dan conservation effort. Cadangan tambahan saya ialah yang berhormat Tuan Yang Ketua, kita perlu pertingkatkan seperti mana disebut oleh Puchong di segi penggunaan LED lighting ataupun light emission diode lighting. Penggunaan hawa dingin, kita tahu yang ini quick win, saya rasa low lying fruit yang boleh kita laksanakan dengan cepat, Yang Berhormat Menteri. Sebab di negara kita Malaysia ni, di mana kita pergi bangunan mana pun sejuk yang amat sangat. Di shopping kompleks sejuk, airport sejuk, Dewan Parlimen ni dah bagus sekarang, tak terlalu sejuk. Patutnya kita kalau buat aircon ni, ataupun kita gunakan aircon 23 degree centigrade Celsius is good enough to make yourself feel comfortable dalam tempat itu. Itu cadangan yang saya nak sampaikan pada hari ini. Dari segi implisi kewangan, saya ingat tak besar sebab dia melibatkan syarikat-syarikat yang besar. Dan satu lagi saya nak sebutkan di sini ialah dari segi tenaga kerja, dari segi tenaga kerja suruhan daya tenaga, mungkin perlu dipertingkatkan sebab saya rasa mereka banyak kerja yang perlu dilaksanakan dan ini adalah satu kerja yang perlu mereka laksanakan selepas RU ini diluluskan. Saya nak sebut sikit Yang Berhormat Tuan Ketua dan Berhormat Menteri dari segi tenaga hijau ataupun tenaga boleh diperbarui. Kita ada sinarai yang panjang, solar, hydro, wind, biomass, ocean thermal energy dan sebagainya, termasuk hidrogen. Tapi Yang Menteri dalam kesempatan ini saya juga ingin cadangkan kepada Yang Menteri dalam Dewan ini supaya kita berikan tumpuan yang lebih kepada biomass renewable energy. Saya rasa ini kita tak perlu teruk sangat. Kalau buat solar farm, kita ada hard limited land area yang boleh digunakan. Solar farm ni menggunakan tanah yang besar. Tapi biomass ni kita ada ready made biomass, terutamanya daripada waste kelapa sawit, Tuan Ketua. Terima kasih Tuan Ketua. Itulah pembahasan saya dalam RU ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Kuban Pasu. Saya jemput Yang Berhormat Tuaran. Terima kasih Puan Dipertua kerana memberi ruang pada Tuaran untuk turut serta dalam perbahasan Rang Undang-Undang Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023. Puan Dipertua, kita pada masa ini mempunyai hanya tinggal 47 tahun lagi menuju ke net zero emission pada tahun 2050. Sementara itu pemanasan dunia ataupun global warming pada hari ini bukan sahaja telah bertambah kritikal, sebaliknya pemanasan sudah sampai ke tahap mendidih ataupun sudah ke tahap global boiling. Justru langkah Kerajaan Madani membantangkan Rang Undang-Undang Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023 adalah satu langkah yang tepat pada masanya dan Tuaran menyokong Rang Undang-Undang ini dan berharap agar rakan-rakan ahli parlimen di kedua belah pihak, sama ada penyokong kerajaan maupun pembangkang, sama-sama menyokong Rang Undang-Undang ini. Ini adalah kerana tidak ada dalam kalangan umat manusia dan dunia sejagat yang terkecuali daripada terkesan dengan global boiling tersebut. Atas sebab itulah Tuaran senantiasa berpendirian bahawa adalah sangat penting
baik kita bercerita dan berbahas tentang global boiling daripada isu-isu yang memecah belahkan kita, terutama sekali isu-isu berkaitan agama, kaum, ras atau budaya. Poin di Pertua, kunci utama dalam menangani global boiling dan mencegah keadaan ini daripada bertambah buruk adalah memperkasakan lagi tata kelola ataupun governance peralihan tenaga ataupun energy transition. Dalam hal ini, langkah desentralisasi tata kelola tenaga Kerajaan Madani pimpinan yang amat berhormat Tambun perlu disokong dan diperkukuhkan. Contohnya, umum sudah maklum bahawa mulai tahun hadapan, tata kelola tenaga wilayah Sabah akan dikendalikan sendiri oleh Kerajaan Sabah. Langkah ini tentunya sangat mencabar bagi Sabah dan sudah tentu memerlukan sokongan dan dukungan padu oleh semua pihak, khususnya Kerajaan Pusat. Tuaran berharap keperluan tenaga di Sabah tidak lagi dikesampingkan atau dimarginalisasikan seperti mana yang pernah berlaku pada masa lampau. Contohnya, Sabah sangat memerlukan gas untuk menjana tenaga elektrik, tapi Petronas sebagai pembekal gas utama negara ini sanggup berbelanja 2 bilion ringgit untuk meletakkan pipe semata-mata untuk membawa lari gas dari Sabah ke Bintulu bagi memenuhi kepentingan industri liquefied natural gas atau LNG. Tuan, pohon. Ya, silakan. Tuan Yang Dipertua, saya sambut baik rang undang-undang kecekapan dan konservasi tenaga 2023. Cuma soalan saya ialah apabila kita buat penyerahan Sabah Energy Sdn Bhd kelak kepada Kerajaan Sabah, what will happen to this akta? Itu saya punya concern. To be fair, ya, adakah IKOS ataupun Suruhanjaya Tenaga Sabah telah bersedia untuk menguatkuasakan akta ini? Jangan bilang, minta maaf cakap, jangan bilang mau jimat tenaga. Tenaga pun tiada mau dijimatkan sebab kita tahu tahun ini load shedding pun berlaku di Sabah. Walaupun ini hanya untuk bangunan, tetapi kita tahu juga pada tahun lepas even Queen Elizabeth Hospital juga terkesan dengan gangguan elektrik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berketua. Saya masukkan dalam sebagian daripada ucapan perbahasan saya. Bukankah lebih mudah jika meletakkan pipe gas daripada Kota Kinabalu ke Sandakan? Kenapa ke Bintulu dahulu? Tetapi Petronas langsung tidak mempedulikan kepentingan penjanaan tenaga di Sabah. Sehingga hari ini telah terbukti. Sabah menghadapi masalah seperti dinyatakan yang berhormat tablu tadi, penjanaan bakalan elektrik. Reserve margin terlalu rendah, menyebabkan load shedding, ataupun contohan elektrik dan seterusnya blackout yang masih berterusan sehingga pada hari ini. Untuk melawan Dewan yang mulia ini, reserve margin penjanaan elektrik di Sabah berada pada paras kurang daripada 12% berbanding 40% di Semenanjung. Tuan ingin bertanya, apakah kesudahan projek Transgas Pipe daripada Kota Kinabalu ke Sandakan? Apakah projek ini akan diteruskan? Apakah sudah jadi dengan wang yang sudah pun dikeluarkan untuk tujuan projek ini, sedangkan projek tersebut tidak pun dimulakan? Tuan juga ingin bertanya, apakah status pembinaan Great Southern Link? Bilakah projek ini akan dilaksanakan? Dari manakah peruntukan untuk membina grid tersebut? Poin Pertua, kegagalan Sabah menggunakan coal ataupun arang batu untuk menjana elektrik walaupun mempunyai banyak sumber arang batu bukan saja berlaku disebabkan adanya tentangan aktivis alam sekitar, tetapi ia juga kerana pertikaian pihak berkepentingan tentang siapakah yang menjadi pemilik penjana coal-fired station di Lahadatu suatu ketika dahulu. Sedangkan Sabah Electricity Sdn Bhd SESB, yaitu satu-satunya syarikat utiliti milik penuh kerajaan yang telah membuat kajian penjanaan menggunakan coal tersebut, telah bersedia melaksanakan dan memiliki penjanaan itu dengan sepenuhnya. Akhirnya cadangan membina jana kuasa arang batu itu berkapasiti 300 MW tersebut dibatalkan. Sebab pada ketika itu terlepas peluang menggunakan arang batu untuk menjana elektrik, sedangkan sehingga hari ini 40% penjanaan tenaga di Semenanjung dan sekitar 20% di Sarawak adalah dari arang batu. Rakyat Sabah berbangga kerana menjadi satu-satunya wilayah di Malaysia hari ini yang langsung tidak menggunakan arang batu untuk menjana elektrik. Tetapi Sabah jugalah satu-satunya wilayah yang masih mengalami load shedding ataupun catuan dan siding atau gangguan bekalan elektrik yang tertinggi di Malaysia, yaitu pada kadar lebih kurang 300 berbanding Lembah Kelang yang jauh lebih rendah, yaitu hanya pada kadar
lebih kurang 50. Hakikatnya, Sila gulung. rangkap terakhir sudah, Puan. Hakikatnya, bagi memastikan kestabilan bakalan elektrik, perkara utama yang perlu ditangani adalah sumber tenaga beban asas ataupun base load yang stabil dan konsisten. Untuk menjana base load yang stabil, yang memerlukan penjanaan tenaga menggunakan gas, arang batu, hidro atau nuklir. Penjanaan tenaga boleh diperbaharui ataupun renewable energy seperti tenaga solar yang semakin populer sekarang belum mampu dijadikan sebagai penjana base load. Ini kerana yang memerlukan bateri yang terlalu mahal. Justru Tuan ingin bertanya, apakah dasar kerajaan tentang penggunaan Small Modular Reactor (SMR)? Apakah ini satu alternatif viable dan viable dan dibolehkan? Pan Dipertua saya akhiri dengan satu pantun, boleh? Apa guna jadi pengeluar gas kalau elektrik blackout selalu? Karena Sabah perlukan gas. Ini selesai, ekonomi boleh maju. Sekian, Tuan mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Langat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.